akan dilaksanakan kepada yang engkar bermula pada 1 Oktober 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Salihatun selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Ada yang sanggup berpisah meja dengan keluarga. Malah ada yang masih berdegil duduk melebihi 2 orang semeja. Itulah antara gelagat yang dapat disaksikan polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras dalam operasi pemantauan Prosedur Operasi Standard SOP PKPB yang dijalankan ke atas beberapa buah restoran di daerah terbabit. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Sentiasa membasuh tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan elakkan dari berkumpul terlalu ramai. Sekiranya perintah kawalan pergerakan ini gagal dipatuhi, tindakan saman akan dilaksanakan kepada yang engkar bermula pada 1 Oktober 2020. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Sungai Kuala Lumpur dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Daerah Ceras. Sekian, terima kasih. Bagi memastikan SOP terus dipatuhi, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras melaksanakan pemantauan di setiap premis yang bermula jam 6 pagi sehingga 10 malam. Operasi diketuai Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Muhammad Muhsin Muhammad Noor dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Angkatan Pertahanan Awam APM. Pemantauan pada Sabtu lalu mensasarkan kawasan sekitar Bandar Seri Permaisuri merupakan antara kawasan tumpuan ramai. Menjaga penjarakan fizikal bukanlah perkara yang sukar untuk dipatuhi pelanggan di restoran ini. Maaf, tadi datang ada daftar. Tutup. Saya buka lah saya ni. Macam apa tu semua. Dah makan dia buka. Ini yang masih perempuan ni. Yang anak dia. Alhamdulillah dia ikut SOP. Justru ketua keluarga ini rela berpisah meja makan dengan isteri serta anaknya demi mematuhi SOP. Kes kita begitu peningkatannya begitu mendadak. Jadi saya sendiri ambil tindakan yang drastik. Pertama kita jaga penjarakan sosial. Yang kedua tekankan kita memakai mask yang penutup muka. Dan kalau kita makan walaupun kita keluar dengan family, kalau boleh kita tetapkan satu meja ni 2 orang saja. Dan macam saya keluar bertiga dengan anak, jadi saya duduk meja lain, anak dengan isteri duduk meja yang lain. So jenis Meskipun memahami tentang perlunya pemantauan SOP, namun ada di kalangan pelanggan restoran yang masih berdegil. 3 rakan semeja berusia 20-an ini dikenakan tindakan notis kompaun kerana gagal menjaga penjarakan fizikal. Kamu dapati melanggar SOP PKPB. Kamu akan duduk satu meja lebih daripada 2 orang untuk bertiga tadi. Jadi saya dengan ini, dengan kuasa yang ada atas saya menjalankan kompaun ke atas anda. Okey. Terima kasih. IC bila berdarah lagi. Hasil pemantauan bermula 14 hingga 23 Oktober. Sebanyak 95 kompaun telah dikeluarkan atas kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Semalam kita dah keluarkan 95 kompaun. Okey, antara kesalahan dia adalah tidak daftar masuk ke premis. Sama ada mencatat butiran di buku atau mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. So di situ antara kesalahan ni lah. So tidak daftar MySejahtera atau buku ni setakat ni daripada 14 hari bulan sehingga semalam kita ada 22
orang yang kita compound. Okey? Operasi pemantauan SOP akan terus dilaksanakan susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilanjutkan sehingga 9 November 2020. Penjaga premis mendakwa hanya terdapatnya 7 stor simpanan. Namun, penemuan beberapa gugusan kunci membongkar kewujudan 2 lagi stor yang lain. Wartawan Haris Farah Alex menyertai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang menjalankan serbuan ke atas sebuah stor penyimpanan barangan tiruan pelbagai jenama di Ibu Negara. Saksikan laporannya. Barangan tiruan disoroh bagi mengelak tindakan pihak berkuasa. Longgokan kasut dan selipar berjenama disimpan di premis sewaan sebelum dihantar kepada pelanggan mengikut tempahan. Namun, tindakan untuk memperdagangkan barangan tiruan akhirnya tumpas. Usaha pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi membantras aktiviti pengedaran dan urusan jual beli melibatkan barangan tiruan diteruskan. Peniaga atau pengedar berjaya dibantras hasil risikan pasukan KPDN HGP dan aduan daripada wakil cap dagang. Terbaharu, pihak KPDN HGP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyerbu sebuah lokasi penyimpanan barangan tiruan di sebuah pusat pemborong terkenal. Jam 12.30 hari, 6 pegawai dan 11 anggota melakukan serbuan di sebuah premis yang terletak di aras 4 bangunan ini. Ketika pemeriksaan dilakukan, seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun yang disyaki penjaga premis berada di lokasi bersama 5 individu lain yang dipercayai pelanggan. Siapa yang menguruskan? Saya. You. Lepas tu, barang-barang ni macam mana? You order ke? Atau you order sama you punya kawan-kawan you order ke? Atau macam mana? You buat order sendiri? Order dari lokal juga. Cakap kuat sikit, tak dengar. Order dari lokal juga lah. Order daripada lokal? Order daripada lokal tu daripada mana? Daripada siapa lokal tu? Supplier lah. Yalah, saya tahu lah. Supplier, siapa supplier? Biasa dia hantar je. Dia hantar saja. You order macam mana? Banyak-banyak ke? Pukal ke macam mana? Tak lah, tak. Dia tengok lah. Ada barang yang order banyak tapi ni tak jalan. Macam ni kan ada banyak dekat dalam. Itu hari banyak laku. Lepas tu dia tak jalan pula. Tak jalan? Kalau brand memang datang sikit-sikit lah. Brand datang sikit-sikit? Sebab kita tak usah lah bang. Tapi customer nak sikit-sikit terpaksa jual lah macam tu lah. Maklumat awal mendapati setiap barangan yang ditempah adalah untuk pasaran tempatan. Setiap tempahan dibuat dalam kuantiti melebihi 1,000 pasang selipar atau kasut mengikut jenama. Sekali ambil berapa banyak? Tak tahu. Tengok macam ni dia banyak sikit. Mana banyak sikit? Macam ini banyak sikit. Macam ini banyak sikit lah. Banyak sikit tu berapa? Berapa ribu? 10,000, 20,000? Oh bukan abang. Macam dia setiap kali 5 kotak. 5 kotak? Satu kotak dalam satu plastik ada berapa? 10 kan? 6. 6? Dalam ada 6 plastik kan? Satu dalam ada 10 paket. 10 plastik. Satu plastik? 6. Ada 6. 60 lah. 60 lah satu kotak. Penjaga premis ini turut mendakwa cara pembayaran bergantung kepada pelanggan. So bayaran macam mana? Barang sampai you baru bayar ke ataupun you terus? Dia tengok memang boleh adjustment. Sometimes you boleh lambat sikit bayar, sometimes you bayar duluan. Oh, boleh macam tu? Boleh hutang lah. Bukan semua lah. Bukan semua lah. Berapa orang you punya partner? Seorang. Ha? Seorang. Difahamkan pemilik perniagaan turut menyewa 7 lot premis di aras 4 ini bagi tujuan penyimpanan barangan tiruan sebelum dihantar kepada pelanggan.
Setiap lot premis yang disewa dengan kadar RM1,500 dipenuhi kotak yang disyaki barangan ciplak jenama terkenal. 2 lelaki warga asing yang disyaki pekerja di premis ini turut ditahan. Bekerja setiap hari dari jam 10 pagi sehingga jam 6 petang. Mereka mendakwa hanya mengikut arahan penjaga premis. Ini termasuk kerja penyusunan dan pengagihan barangan di setiap stor. Lelaki berusia 27 tahun ini turut mendakwa penghantaran barang yang ditempah hanya melibatkan kuantiti kecil. Tolong buka kedai. Kalau ada barang sampai, tolong naikkan barang. Tolong buka. Kan dia sampai macam ni kan, gini kan. Kotak-kotak sampai macam ni. Kita buka, so kita display lah. Kita susun. Ada orang beli, kita tolong hantar. Hantar dengan troli lah. Kan dia parking kat luar apa semua kan. Maksudnya hantar keluar? Hantar keluar? Kan orang beli hantar ke tempat dia parking lah. Customer parking. So, masukkan dalam lori dia ke apa ke? Dalam kereta dia. Kereta dia. Barangan berjenama terkenal akan ditempah mengikut permintaan pembeli dan kuantitinya akan sentiasa berubah mengikut tempahan. Setakat ni selama saya bekerja tak ada lagi kot, sebab mungkin keadaan pun kan lockdown PKPB kan. Saya pun baru sebulan setengah lah. Mungkin kalau orang lama sebelum saya mungkin ada kot. Sebab saya pun baru, bukan saya cakap tak ada, sebab saya barulah. Kalau setakat 1 beg 2 beg itu standard lah. Kalau lori-lori saya belum lagi lah. Kalau selama saya kerja orang lain saya tak tahu lah. Wakil cap dagang jenama terkenal yang membuat aduan turut serta dalam operasi ini untuk melakukan pengesahan ketulinan barangan. Banyak yang ada dalam. Ini mungkin dalam 15 box lah macam. Sebab dia barang dia campur tau. So dia tak pasti satu mana paling banyak. Sebab dia datang lah. Tengok pada permintaan customer lah. Kalau customer macam design ni banyak orang minta kan. So dia akan, yang lain dia akan sikit, dia akan fokus pada ni lah. Lebih pada ni lah. Lepas ni kalau barang next month pula, kalau ini jalan, so ini je lah yang dilebihkan. Hampir 1 jam kemudian, pihak KPD NHCP berjaya menemukan 2 lagi premis stor penyimpanan di aras 5 bangunan ini dan dipercayai berhubung kait dengan pemilik yang sama. Ini sekaligus menjadikan rampasan barangan tiruan terbesar oleh pihak KPD NHCP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sepanjang tahun 2020. Keseluruhan 9 premis yang diserbu diperiksa dengan rapi oleh pihak KPD NHCP dan wakil cap dagang sebelum melakukan tindakan lanjut. Operasi selama 3 jam ini turut diketuai Ketua Pegawai Penguatkuasa KPD NHCP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Zubir Hamzah. Serbuan ni kita buat selepas intipan selama seminggu. Kita sebenarnya dah dapat kios-kios kecil yang menjual barang tiruan ni. Tapi kita intip selama seminggu sampailah kita jumpa store tempat dia simpan barang. Dan kemudian kita serbu ke dalam store ni lah. Ini hasilnya kita dapatlah beberapa jenama yang terkenal lah. Kasut-kasut selipar dari jenama yang terkenal disimpan di sini. Nilai rampasan di 9 premis yang diserbu mencecah sehingga RM500,000. Kesemua barangan yang disita telah dibawa ke stor eksibit KPD NHCP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Haris Farouk Alex 999. Kaunter lah untuk bayaran. Menyantuni penduduk setempat di samping menghulurkan sedikit sumbangan. Itulah antara langkah-langkah yang diambil pasukan polis Marin Sempurna Sabah
ketika melaksanakan op benteng COVID-19 di sekitar kawasan perkampungan atas air di daerah berkenaan. Laporannya bersama wartawan Halim Din. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersyarat PKPDB, Pasukan Polis Merin PPM Sempurna Sabah melaksanakan pemantauan di beberapa perkampungan air daerah ini. Pemantauan menggunakan 3 bot ronda PPM dilakukan di Kampung Bangau-Bangau, Kampung Halo dan Kampung Air serta kawasan perairan sekitarnya bertujuan memastikan penduduk di kawasan terlibat yang terdiri daripada suku kaum bajau laut sentiasa mematuhi arahan PKPDB. Sepanjang operasi, pihak berkuasa menyantuni dan memberi nasihat kepada penduduk setempat yang terpaksa keluar ke laut bagi mendapatkan bekalan makanan. Sumbangan turut dihulurkan bagi mengurangkan bebanan mereka yang terjejas mata pencarian ekoran pandemik COVID-19. Majoriti mereka memahami tentang wabak COVID-19 dan sentiasa bekerjasama mematuhi arahan untuk mengurangkan dan membantras penyebarannya. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pasukan Polis Merin atas inisiatif bila mana seorang daripada Palau atau Bajau Laut approach Pasukan Polis Merin mengatakan dia ini kehabisan makanan, dan Pasukan Polis Merin bersama dengan satu NGO di Sempurna telah mengambil inisiatif membekalkan makanan dan menerangkan SOP-SOP berkaitan dengan PKPB. Itulah inisiatif yang cukup, saya kata, cukup cemerlang yang telah ditunjukkan oleh pegawai dan anggota saya di frontliners yang lain. Dalam pada itu, Datuk Hazani turut melakukan lawatan ke lokasi Sekatan Jalan Raya SJR di Sipitang. Sesi jelajah PKPDB Pesuruhjaya Polis Sabah ke beberapa daerah negeri ini akan berterusan sepanjang tempoh kawalan pergerakan dilaksanakan. Tujuan pergerakan saya ini ke semua daerah-daerah yang saya buat sekarang ini adalah bagi memantau, memastikan frontliners pasukan selamatan aktif dan mematuhi SOP sepenuhnya dan membuat pemeriksaan dan juga memantau keseluruhan perjalanan pergerakan di darat. Sementara itu, dalam acara berasingan di Pangkalan Polis Merin Tawau, Pesuruhjaya Polis Sabah menyampaikan sijil penghargaan kepada pegawai dan anggota yang terlibat dalam rondaan laut di daerah ini dan sempurna. Halim Din 999. Kesibukan lalu lintas pada hujung minggu dicemari tindakan segelintir penunggang jalan raya, khususnya penunggang motosikal. Mereka dipercayai beraksi secara berkumpulan dan bertindak samsing jalanan. Justru Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman melaksanakan pemantauan di lebuh raya yang menjadi kawasan panas mat motor. Dengan jarak sejauh 433 km, lebuh raya Pantai Timur ini disyaki menjadi antara lokasi kumpulan motosikal untuk berkonvoi. Ada di kalangan mereka juga bertindak ala samsing jalanan seperti meniru lagak aksi Superman dan zigzag. Sekumpulan penunggang motosikal ini dikesan pihak polis dari arah tol Bentung menuju ke Temeloh Pahang. Dua daripada mereka bertindak berani melakukan lagak aksi Superman bermula dari kilometer 110 hingga kilometer 114. Dengan kekuatan 2 pegawai dan 22 anggota, perjalanan sekumpulan penunggang motosikal itu terbatas setelah mereka berjaya dikesan di sebuah gerai makan. Okey, bertindak di atas maklumat kegiatan samsing jalanan, unit RO 42 telah digerakkan untuk membuat pemantauan di sektor
Lebuh Raya LPT 1 dan ini ekoran daripada maklumat yang kita terima. Adanya aktiviti lumba haram dan aktiviti memandu menunggang motosikal secara berbahaya. Bagi kesalahan mengubah suai motosikal, mereka dikenakan kompaun serta-merta, manakala kesalahan bertindak samsing jalanan akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh untuk siasatan lanjut. Hasil pemantauan mendapati kebanyakan konvoi bermotosikal ini bertindak agresif sebelum sampai ke destinasi mereka. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan remaja belasan tahun. Aksi Superman dan zigzag sudah menjadi kebiasaan bagi samsing jalanan ini sebelum singgah menjamu selera. Melakukan aksi berbahaya di jalan raya itu tindakan sekumpulan penunggang motosikal sebelum diberkas pihak Jabatan Siasatan Pengawasan Trafik Bukit Aman. Dan selain kesalahan membahayakan diri di jalan raya, kebanyakan motosikal ini memodifikasikan secara berlebihan. Kebanyakan penunggang motosikal ini tidak serik untuk melakukan aksi sedemikian, ibarat bertaruh nyawa di jalanan. Ketika pemeriksaan dijalankan di IPD Temerloh, sebuah motosikal dikesan telah dimodifikasikan untuk perlumbaan haram. Betul buat Superman aksi tunggangan. Macam mana aksi Superman tu? Penunggang dengan cara macam mana? Membahayakan diri ya. Ya, bahaya kan? Kalau jatuh mati ya. Okay, jadi aksi itu bahaya. Jadi kami daripada pihak polis, kami terpaksa buat tindakan untuk tahan dan tindakan lanjut di IPD Temerloh. Ikut kami ke balai, bagi kerjasama boleh? Okey. Yang ni nombor plate mana? Hilang. Dah kata belakang dia tadi. Betul ke hilang? Ya. Tak, memang dari belakang dia. Sebab dia tumpang, dia fly, tumpang lah nombor plate. Betul? Saya dah ikat agak. Lelaki berusia 20-an ini mendakwa kononnya motosikalnya itu sudah diubah suai sebelum dia membelinya. Brek mana brek? Brek mana brek? Brek kaki ya? Ha? Brek pun tak ada ni. Tengok ni. Bahaya ni kan. Motor duit dengan brek kan? Brek pun tak ada. Ni belah sini kalau tidak. Brek pun tak ada kan. Mesti ni memang Asal beli macam mana? Saya beli kalau macam memang brek belakang memang tak ada. Memang tak ada. Lepas tu kelas memang dah ada. Cuma yang saya tukar exhaust, nombor plate. JSPT, Okey. BA, JSPT. Asal beli brek belakang tak ada. Brek belakang memang tak ada. Saya tak tahu ni motor-motor speed. Saya beli pakai ke orang tua lah. Orang tua. Pesalah yang disabitkan dengan kesalahan ini, mereka boleh dikenakan hukuman denda banyak, tidak kurang RM5,000 hingga RM20,000 dan juga boleh dikenakan penjara. Ini merupakan kesalahan yang serius dan dalam masa yang sama sebagaimana hasrat kepimpinan tertinggi PDRM, kita akan daftarkan kesalahan ini dan maknanya kata kalau mereka ini, kumpulan ini ingin mendapatkan pekerjaan di sektor kerajaan ialah satu yang sukar sebab pendataan telah pun diambil dan cap jari mereka telah direkodkan dalam sistem pendaftaran jenayah di Malaysia. Saya ambil kesempatan di sini untuk menyeru semua khasnya anak muda untuk mengamalkan gaya pemanduan yang sihat, gaya pemanduan yang berhemah, menentukan diri selamat di jalan raya dan juga menentukan pengguna jalan raya yang sama. Kerana kita berkongsi di jalan raya yang sama dan risiko kepada penunggang yang tidak mematuhi peraturan jalan raya ini sememangnya tinggi.
Hasil operasi selama 3 jam yang bermula 12 tengah hari, seramai 9 orang berjaya ditahan kerana melakukan aksi berbahaya di jalanan, manakala 19 motosikal disita. Haziq Hamid, 999. Seorang lelaki didakwa atas 2 pertuduhan, termasuk membunuh anak lelakinya sendiri yang hanya berusia 8 bulan 13 Oktober lalu. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Seorang bapa didakwa di Mahkamah Magistrate atas 2 pertuduhan menyebabkan kematian anak lelaki dan memukul isterinya dalam kejadian 13 Oktober lalu di Pasir Putih. Bayi lelaki berusia 8 bulan itu ditemui mati dalam karung guni yang disorot di bahagian dapur rumah dengan badannya dilumuri garam. Mangsa dipercayai dibunuh oleh bapanya dengan menggunakan objek tumpul. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Siti Asma Cik Omar dan tertuduh diwakili Peguam Muhammad Izwan Ishak. Pertuduhan pertama iaitu menyebabkan kematian anaknya. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabit bersalah. Bagi pertuduhan kedua, suspek didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isteri dan didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. 8 lelaki termasuk seorang pengarah syarikat membaiki dan menjual jentera pembinaan ditahan reman 7 sehingga 28 Oktober berhubung pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor. Mereka yang ditangkap adalah seorang pengarah syarikat dan bapanya serta 6 pekerja yang terdiri daripada 2 warga tempatan dan 4 warga asing. Suspek ditahan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan bagi kesalahan melakukan khianat yang mendatangkan bencana. Di Kulim, Kedah, 3 individu termasuk bekas anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela ditahan kerana memiliki senapang patah dan senapang angin buatan sendiri 19 dan 20 Oktober lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, suspek yang terkejut melihat kehadiran anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Daerah Kulim yang menjalankan tugas di lokasi itu bertindak melepaskan tembakan. Suspek yang cuba melarikan diri bagaimanapun berjaya ditangkap. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971 kerana melepaskan tembakan, Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 kerana memiliki senjata api tanpa permit dan Seksyen 8(A Akta Senjata Api 1960 kerana memiliki peluru. Seorang warga Singapura yang bertugas sebagai pengarah sebuah syarikat swasta direman 5 hari bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung kes rasuah membabitkan wang sebanyak RM100 di Johor Bahru. Menurut pengarah SPRM Johor, Datuk Azmi Alias, suspek cuba memberi sogokan RM100 kepada pegawai bertugas sebagai balasan untuk membenarkannya memasuki semula ke negara ini dengan menggunakan program laluan hijau timbal balik RGL tanpa perlu menjalani tempoh kuarantin 14 hari di Singapura seperti yang ditetapkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Hop Samsing Jalanan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang. Jam 5 petang, 4 Oktober. Taklimat operasi bersama bahagian siasatan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Fokus utama operasi adalah untuk membantras kegiatan samsing jalanan di sekitar Jalan Pantai Sepat. Operasi melibatkan 4 pegawai dan 17 anggota diketuai Pegawai Turus Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, ASP Ahmad Reda Hariri. Sepanjang operasi mendapati ramai penunggang motosikal
melakukan pelbagai kesalahan trafik. Antaranya tidak memakai topi keledar, menunggang motosikal secara berbahaya serta egsos motosikal yang diubah suai sehingga berbunyi bising. Lebih 40 motosikal ditahan. Setelah diperiksa, 22 daripadanya didapati menunggang motosikal tanpa lesen memandu, tidak memakai topi keledar serta cukai jalan dan insurans tamat tempoh. Turut dikesan egsos berbunyi bising, tiada cermin CC, nombor pelit tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan dan pelbagai kesalahan trafik. Semua penunggang motosikal ini dipercayai mempunyai pelbagai kesalahan trafik dan tidak mengikut peraturan jalan raya serta mengganggu ketenteraman awam. Susulan itu, kesemua yang ditahan dibawa ke Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik IPD Kuantan untuk pemeriksaan selanjutnya. Tiga saman pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan, antaranya 9 tiada lesen memandu, seorang penunggang di bawah umur dan masing-masing 5 cukai jalan dan insurans tamat tempoh. Polis turut menahan seorang penunggang dan pembonceng motosikal kerana menunggang secara melulu dan berbahaya. Kedua-duanya yang melakukan aksi mengangkat tayar hadapan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kepada remaja yang bawah umur yang menunggang motosikal tanpa lesen, kita juga akan ambil tindakan kepada ibu bapa ataupun kepada pemilik motosikal yang digunakan oleh remaja tersebut. Kata-kata nasihat yang saya berikan terutama kepada ibu bapa lah, tolonglah kawal anak-anak yang bawah umur ni untuk menunggang motosikal demi keselamatan diri anak-anak dan juga orang lain. Operasi tamat jam 11 malam. Laporan Sanizar Ayin 999. Elok orang nak itu nak angkat dia nak pulang ke Kuala. Ini apa ni? Ya. Oh ya. Allah, ya. Allah. Muka dia kata. Disangka kotak berisi anak kucing. Rupa-rupanya bayi yang baru lahir. Tangisan bayi berkenaan tidak kedengaran sehinggalah seorang peniaga menyedarinya dan memeriksa sebuah kotak yang dijumpai di kaki 5 berhampiran Pasar Besar Kuala Kangsar, Perak. Detik-detik mengejutkan itu sempat dirakam dan menjadi tular dalam media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. Rata-rata warga maya yang menonton video berdurasi 1 minit 7 saat itu mengkritik tindakan individu berkenaan yang membuang bayi terbabit. Puan Nurani antara warganet yang telah pun menonton video tersebut. Jadi Puan, apakah perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita melihat situasi ini seorang bayi diletakkan dalam kotak dan dibuang seperti itu saja? Memandangkan saya seorang ibu dan juga seorang wanita, sepatutnya tindakan untuk membuang bayi itu ada rasa terkesan kepada saya sebagai seorang ibu. Sebabnya tidak sepatutnya kita boleh buang bayi itu sesuka hatilah. Sebabnya sepatutnya apa yang perlu kita fikirkan adalah dia juga seorang manusia yang tidak sepatutnya kita perlakukan sedemikianlah. Dan saya rasa amat kecewa dan rasa macam terkilan dan sedih dengan keadaan yang sepatutnya baby ataupun anak-anak yang ada dengan kita adalah perlu dilindungi dan bukan untuk dibuang begitu sahaja. Baik, Encik Amran berpendapat bahawa tindakan membuang bayi ini adalah kejam dan tidak berberi perusahaan. Sekiranya Encik Amran sendiri yang terjumpa kotak dengan seorang bayi di dalamnya, apakah perasaan Encik melihat situasi seperti ini?
Perasaan saya sebagai seorang ayah lah kan, luluh hati saya ni kan. Benda macam ni patutnya tak akan berlaku lagi. Buang bayi merata tempat, terutamanya kita beragama Islam lah sekarang ni. Banyak sekarang ni buang sangat bayi kan. Ya Allah, patutnya bayi-bayi yang ni kita akan beri perlindungan yang terbaik lah pada mereka ni kan. Janganlah buat lagi macam ni. Sekarang ni tambah-tambah lagi sekarang ni dengan keadaan kita Malaysia wabak pandemik COVID ni, mungkin musibah Allah Ta'ala akan tunjuk macam-macam lagi ke. Pandangan saya, janganlah buat lagi perkara-perkara yang sebeginilah. Viral 999 bertemu naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia Dr. Shazli Ezzat Ghazali untuk mendapatkan ulasan berkenaan tindakan luar batasan ini. Kalau kita lihat mereka akan mempunyai ataupun mereka akan dihantui dengan perasaan takut, bimbang, rasa bersalah, malu, marah, dan ada yang dendam, murung sehingga menyebabkan trauma. Dan keadaan ini kalau kita lihat mendorong mereka untuk berdaya tindak dengan cara pemesongan kognitif, iaitu mereka berfikir berdasarkan kepada maklumat yang mereka ada untuk merancang bagaimana cara untuk membuang bayi dan seterusnya bertindak membuang bayi. Menurut laporan, bayi masih bertali pusat itu telah pun diuruskan oleh pihak Hospital Kuala Kangsar dan disahkan oleh Ibu Pejabat Polis daerah berkenaan. Ini dia kena atas kasi. Dia tak boleh direct dengan lantai dia lah. So yang sekarang kita nampak dia direct dengan lantai dan kita nampak dalam banyak lagi. Ini M product Makanan yang diproses diletakkan di atas lantai. Itulah antara kesalahan yang dikesan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam pemeriksaan ke atas sebuah kilang pembuatan mi baru-baru ini. Saksikan laporannya. Segalanya terbongkar apabila kilang memproses makanan di Tasik Gelugor ini diserbu Jabatan Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang. Operasi mensasarkan kebersihan premis ini melibatkan 19 anggota dan turut mendapat kerjasama pihak berkuasa tempatan. Bukan buat kerja. Jadi ada lari ya. Jadi akan prosesnya akan jalan ni dan terus ke sini. Dan di sini sepatutnya pangki ni dia kena atas kat sini. Dia tak boleh direct dengan lantai ni lah. So yang sekarang kita nampak dia direct dengan lantai dan kita nampak dalam tu banyak lagi. Ini M product dalam Dia sepatutnya 20 cm. 20 cm sensor lebih tinggi dia. Sebab ni kalau kita tengok direct ni lantai sambung kaki. Okay. Turut diperiksa tempat simpanan dan sumber air yang digunakan oleh kilang ini. Kita tengok air. Dia buka proses air, mungkin dia terus ni kot saya. Dia ambil air untuk masak mi tu. Okey. Selain itu, peralatan yang digunakan tidak disimpan dengan rapi dan bersih. Ada peralatan yang tidak dibasuh dan hanya diletakkan di atas lantai selepas digunakan. Mesin yang digunakan untuk memproses mi turut dihurungi lalat dan tidak ditutup dengan rapi. Jadi yang submit last year dengan perancang bandar untuk pembersihan. Perancang pembersihan kata submit pembersihan. Mana kilang tak ada lesen lagi lah. Tak. Tapi dia operasi lampu. Memang dah lama kan. Sebab sekarang ni satu kampung Sarawak tak dapatkan lesen. Ada banyak juga. Hampir saya rasa ada hampir 60-70 kot. 70 kilang. Bermakna perancang bandar tu. Sekarang ni kilang ni dia berdiri atas tanah apa? Tanah kediaman ataupun ada yang pertanian, ada yang industri. Tapi zoning tu dia memang pertanian.
Okey, sign sini. Bagi you 14 hari. 14 hari maknanya maksimum penutupan. Dalam kalau you sudah siap apa semua, saya rasa you boleh mohon buka lah. Kalau tak yakin jangan buka. Okey. Premis ini diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 untuk pembersihan semula. Lain pula kisahnya di kilang memproses kelapa ini. Kelihatan pekerjanya memijak tempat menjemur kelapa untuk diproses dan menggunakan penyapu yang tidak pasti kebersihannya. Kilang ini jelas mengabaikan aspek kebersihan dan kualiti produknya. Minyak rambut. Ini proses balik dah. Masak balik. Ini proses secara manual. Dia jemur macam ni dan kita pun tak tahu dia punya kebersihan lah sebab kita nampak di seekor anjing lah. Kemungkinan dia lalu, dia jalan-jalan, dia makan dan sebagainya. Dan kita tengok pun dia proses, dia jijak lah. Dia jijak dalam ni. Kelapa-kelapa ni sama jugalah. Dia sapu, dia jijak, dia sapu, dia jijak. Kebersihan pun sama jugalah. Persekitaran kilang ini juga kelihatan sangat menjijikkan. Selain terdapat banyak kawasan air bertakung yang boleh menjadi tempat pembiakan serangga dan haiwan pembawa penyakit. Dia isi nyok. Nyok ni dia berkupas tu ambil isi nyok kan. Bulan ni untuk hantar market buat santan. Pasarkan proses santan lah, blender santan lah. Jadi santan lah kita ambil tu. Yang ni lepas dia compact sana, dia letak sini lah. Okey, dia longokkan sini. Dan iPad ni dia basuh sini. iPad ni dia pada toilet lah. Okey, lepas dia basuh sini, dia ragakan di situ. Dari situ hantar sana hantar lori. Dan lori terus ke pasar lah. Dan pasar akan blend dia jadi santan. Operasi diteruskan ke sebuah kedai runcit. Malah, stok kena jaga sekali lah. Yalah, kita selalu ada tutup lah. Nampak tadi kuih? Dia stok barang kita taruh sini mas. Stok kan, anti pun kena jaga juga tau. Tak apa, nanti kita sapu. Kedai runcit ini didapati tidak menyusun bahan basah dengan betul dan mengabaikan aspek kebersihan sehingga mengundang kehadiran tikus dan lipas. Yang ada dia, toko tahu. Dalam dia pun tak nampak. Nampak notis yang telah kita keluarkan untuk kilang pada pagi ini dan juga 3 notis. Keseluruhannya 12 notis yang kita keluarkan lah untuk operasi kita pada hari ini. Dan jumlah keseluruhan notis yang kita keluarkan pada hari ini dengan anggaran 20,000 RM di mana kesalahannya membabitkan penyimpanan, penyusunan makanan dan juga struktur bangunan dan juga dari segi kebersihan premis. Okay. Operasi tamat jam 2 petang. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Bersama hentikan wabak COVID-19. Elakkan kawasan tumpuan, amalkan penjarakan fizikal, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Sebelum berpisah, kita saksikan visual kunjungan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Selangor, ACP Nik Ezani Muhammad Faisal ke Seri Pentas untuk memantau tahap pematuhan SOP warga kerja di sini. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. TV3 atau Media Prima ni sangat cantik lah cara dia mengambil berat tentang nak kontrol penjangkitan COVID virus di tempat kerja ni. Dari awal saya masuk, saya tengok scan code tu ada, tempat hand sanitizer semua ada. Dan saya tengok Seri Pentas ni ataupun Media Prima ni dia betul-betul praktikkan mana management 100% bekerja dari rumah. Dan ada department dia macam marketing apa semua dikurangkan pekerja sampai 80%. Itu antara inisiatif yang company ni buat yang saya tengok cantik. Dan penjarakan sosial memang glaringly orang kata nampak memang jarak tu ada.
di cafeteria ke, di tempat cubicles ke, memang boleh nampak sekitar. Face mask tak ada satu orang pun saya tengok tak pakai face mask. In fact pakai glove pun ada.